Alright. Ada student tanya I, sir boleh tak I gunakan yang 5th edition? Ingat tak I kata buku ni guna yang 6th edition? Okay, tapi ada student kata, sir, can I use the 5th edition? Because 6th edition dah habis on market. Okay, you boleh sebenarnya gunakan 5th edition tu. Cuma ada certain chapter yang dia tak update. Okay, so bila dia tak update, so content dia dah berbeza. Sebab buku ni sentiasa dikemas kini mengikut accounting standard, the latest accounting standard. Alright, so bila ada perubahan dalam accounting standard Malaysia, so buku ni akan terus berubah lah. Alright, so bila ada changes tu macam tu lah yang kata tadi. So bila you pakai 5th edition, mungkin a few chapter you boleh pakai, and then ada a few chapters lagi you tak boleh pakai. So bila tu you kena minta kawan-kawan yang lain tolong scan kan ke, tolong capture ambil gambar ke, tolong share lah mana-mana muka surat yang dah outdated daripada 5th edition tu. Okay, itu je masalahnya. That's why I tak naklah you buat 2 kali kerja, nak kena beli pakai 5th edition, nak kena dah menyusahkan kawan-kawan pula kan. Okay, right. So now kita akan gunakan 6th edition. Okay, go to page 2, chapter 1. Alright, now let's start with our first slide. Okay, so today we will cover 5 subtopics. Consists of introduction, okay, 1.1 introduction, followed by types of business organization. So introduction to basically in terms of the definition of the accounting per se. So what do you mean by accounting? Okay, what accounting information the relevant of accounting information to the users. Okay, next 1.2 will be types of business organization. Okay, where I will share with you the 3 main forms of business organizations, namely sole proprietorship or sole trader ataupun pemilikan tunggal. Okay, the second form of business organization will be partnership ataupun perkongsian. And then the third business organization will be company or syarikat. Okay, so company nanti kita ada 2 lah. Kita ada public company and private company. So I will explain the details to you and how can we differentiate between every single form of these business organizations. Macam ni kita boleh bezakan ketiga-tiga mereka. Okay, kemudian yang ketiga will be how can we differentiate between accounting and bookkeeping. Okay, what do you understand about bookkeeping? What do you understand about accounting? How can we differentiate both of these activities? Okay, next, number 4. Okay, I will explain to you the users. Who are the peoples or who are the entities that will be using this accounting information? And then why they need such accounting information? For what purpose? So kita akan tengok siapa pengguna accounting information ni dan apa gunanya accounting information ni kepada mereka. Okay, and then last one, I will close this chapter with the accounting process or accounting cycle. Okay, right. So dah sedia dah? Are you ready? Can I start? Okay, good. Right. Okay, next. First slide on introduction. Okay, now let's look at the introduction. So basically it's about accounting. What do you mean by accounting? Alright, so accounting is a concern with the provision of information which will be useful to people who are might directly or indirectly connected with the organizations. What do you mean by the provision of information ni? Provision of information ni maksudnya adalah satu kelompok informasi, an accumulation of accounting information that will be used by various people. Berbagai entity akan guna accounting information ni. Okay, siapa mereka nanti I akan tunjuk dalam bahagian 1.4 nantilah. Okay, they might be directly involved with the organization or they might be indirectly involved in the organizations. So dia ada ramailah penggunanya. Okay, so semua akan gunakan accounting information maybe untuk kepentingan masing-masing lah. Untuk apa? Maybe untuk tengok dia punya profitable level, profits level, atau maybe for planning purpose or maybe for stability. Kita akan tengok nanti kemudian. Okay, so this accounting information is very useful in assessing the performance and position of an organization and people that manage it. Meaning to say, normally people, okay, or person in the organization who wants to look at the accounting information, they want to assess the performance and the position. What do you mean by performance and position? Maksudnya in terms of dia punya profitability, dia punya efficiency, dia punya liquidity. Okay, kita nak tengok dia punya perjalanan perniagaan itu, whether the business is
is making profit, is in a growth level, ataupun dalam keadaan yang terumbang-ambing contohnya, or maybe dia dalam keadaan yang makin lama makin berosot dia punya performance. Okay, so kita boleh tengok daripada accounting information tersebut. Alright, so this is what do you mean by accounting information. Alright, okay, now let's go to the next slide. Okay, next slide will be focused on the type of business organization. So like I said before, alright, so we will cover 3 forms of business organization. So basically dia ada banyak lagi, more than 3. Dia ada corporations. Corporation tu macam korporasi ya. And then next one will be konglomerat. Mungkin you tak biasa dengar lah. Konglomerat ni adalah satu perniagaan syarikat yang mana dia terlibat dalam industri yang pelbagai. Mungkin dia terlibat dalam plantation, ada same time dia terlibat dengan heavy machine, ada same time dia terlibat dengan oil and gas, ada same time dia terlibat dengan property development. Okay, so dia ada banyak industri. So bila company itu atau syarikat itu atau perniagaan itu terlibat dalam industri yang pelbagai, so dia tak panggil syarikat lagi dah, kita panggil sebagai konglomerat. Okay, right. So for your level, we will only focus on 3 types of business organizations. So there are sole proprietorship, partnership and limited company. Okay, so first of all, from this slide pun kita boleh nampak apa perbezaan yang ketara antara ketiga-tiga jenis perniagaan ini. Now, the first one in terms of sole proprietorship. Sole proprietorship is a business that owned by one person only. So dia datang daripada perkataan sole. Sole tu apa? S-O-L-E, sole stand for single. Singular. Okay, one. So we need to say one owner. Certain book, they don't define as sole proprietorship. Okay, they use the term sole trader. Okay, sole trader. So boleh juga, tak ada masalah. Okay, so for example, kedai burger Ahmad. So you boleh nampak nama Ahmad sahaja ada dalam nama perniagaan tersebut. So we need to say the owner is Ahmad only. Okay, that's number 1. Number 2 will be partnership. Partnership ataupun perkongsian. Okay, the owner will be more than one person because namanya pun partners. Okay, pasangan kan. So mestilah ada lebih daripada satu. So we need to say minimum number is 2. Maximum number will depends on the type of the partnership business. Later I will explain further. Okay, but for example, let's look at the example. Kita ada klinik Dr. Izham dan rakan-rakan. So mungkin ada lagi 2-3 orang partners, maybe ada 2 lagi kot. Dr. Siva and Dr. Chong. Tapi nama dia tak letak lah klinik Dr. Izham, Dr. Siva dan Dr. Chong, tak. Dia mungkin letak nama pertama sahaja, dia klinik Dr. Izham. Okay. Kemudian the third type of business organization will be companies ataupun limited company. Right, so we have 2 types of companies, namely public companies and private limited companies. Now, how can you differentiate these 2 type of companies? From the name itself again. So you will nampak for public companies, you can see that depan tu nama company dia, belakang tu adalah dia punya jenis company tersebut. You will nampak Sime Darby Berhad. Berhad stand for public companies. Okay, it gives signal to the community that this type of companies is public company. Okay, next, for private limited company, again, nama dia dekat depan, belakang tu ada SDN titik BHD titik, stand for Sendirian Berhad. So if you can see that, oh company ni Sendirian Berhad, you berjalan lah mana-mana kat kawasan perumahan, di kedai-kedai, runcit ke, atau kawasan-kawasan bandar kan, okay, you nampak company itu Sendirian Berhad, so it gives signals to you that, oh, this company is private limited company. Okay, sorry, faham? Alright, so kita akan pergi kepada characteristics of every single business organization. Kita akan dig lebih dalam lagi, okay, macam mana kita boleh bezakan ketiga-tiga jenis perniagaan ini, bukan setakat berapa number person dia ataupun macam mana nama dia. Alright, so kita akan pergi lebih lagi. So here I already list about 7 characteristics on how can we measure or how can we differentiate between these 3 types of business organizations. So there are registration, capital, ownership, management and control, liability, profit or loss and accounts. So 7 all in. So ada 7 lah. So I akan present about 5 sahaja daripada 7 ni. So lagi 2 tu bacalah sendiri. Okay, you baca dan you fahamkan.
Right, so tak adalah I bagi semua spoon feed kat you semua benda je kan, akan senang lah kerja you. Okay, so I bagi 5, semua dah cukup banyak. Why? Because normally question only ask for 4. Kebanyakan soalan hanya minta 4 saja. Daripada 7 tu you boleh bagilah mana-mana 4 yang you faham dan you boleh olah and then you boleh elaborate more. Okay, so I give you 5, another 2, it's up to you, you baca. Okay, now let's start with registration. Now, in terms of registration, maksudnya pendaftaran lah. So, setiap business organizations di Malaysia perlu didaftarkan. Perlu mendaftar dengan badan-badan yang bertanggungjawab lah. Okay, now the first one will be sole proprietorship. So, for sole proprietorship, this type of business must registered with the business registrar under the Business Registration Act 1957. So, dia mesti daftar dengan pendaftar perniagaan dan dia akan diletakkan di bawah Akta 1957, Akta Pendaftaran Perniagaan ataupun Business Registration Act 1957. Okay, that for sole proprietorship only. However, for partnership business, they must register their business with Companies Commission of Malaysia, CCM. Mungkin tak biasa dengan CCM, tapi kalau I convert dia jadi SSM, mungkin you pernah dengar kot, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Walaupun dia kata itu untuk syarikat yes, tapi that particular government body, they juga take charge in terms of partnership business. Okay, next partnership with business will be bind under Business Registration Act 1956 and 57. So akta yang lebih kurang sama dengan akta sole proprietorship tadi. Whereby for company, limited company, company must registered with the CCM also, but they are bind under Companies Act 2016. Previously adalah Companies Act 1957. But now dia baru upgrade, dia baru amend dia punya akta ni 4 tahun yang lepas. So dia dah update lah. So the Companies Act 2016 will be the latest act. Okay. So you boleh pergi je mana-mana kedai buku, Popular ke, kedai-kedai buku yang mana-mana lah yang ada jual. Dia ada jual akta ni, dia jual on market. You boleh beli, you boleh baca. Cuma faham tak faham je lah. I sendiri pun kadang-kadang tak faham pun sebab bahasa dia adalah bahasa orang kata linguistik, law punya linguistik. So kita memerlukan seorang yang pandai untuk menterjemah bahasa tersebut. Okay. Next adalah capital. So tadi registration, ingat sole proprietorship under Business Registration Act 1957. Partnership register with CCM under Business Registration Act 56 and 57. But company registered with CCM under Companies Act 2016. Okay. Right. Next will be capital. Now we can differentiate in terms of differentiate this type of business organization in terms of their capital. Capital tu apa? Capital tu adalah modal. Okay, for sole proprietorship, macam tadi kita tengok contohnya adalah kedai Burger Ahmad. Jadi daripada mana modal untuk kedai Burger Ahmad ni? Of course lah daripada Ahmad. So meaning to say for sole proprietorship, the capital is contributed by the owner. So, tadi Ahmad lah yang keluarkan modal. Okay, modal permulaan. Right. Next for partnership. So for partnership business, the capital is contributed by the partners according to the partnership agreement or the Partnership Act 1961. Now, bila you nak tubuhkan satu perniagaan perkongsian, okay, katalah you ada 3 rakan kongsi atau 4 rakan kongsi. Sebelum you boleh menubuhkan you punya perniagaan, you perlu ada satu perjanjian perkongsian. Dipanggil sebagai partnership agreement. Apa yang ada dalam partnership agreement tu? Apa input-input yang ada dalam partnership agreement tu? Now, first of all, dia akan classify how much capital need to be contribute by each partner. If let's say lah you dah come out dengan satu draft accounts, you boleh nampak, oh, company kita, syarikat kita atau perniagaan kita ni untuk memulakannya kita perlu lebih kurang dalam RM100,000. Okay, RM100,000. Contohnya lah. Dan kita ada 4 orang ni ahli dalam ni. Okay, ada ahli 4 orang partner. Okay, so macam ni kita nak bahagi ni. Okay, mungkin semua setuju, okay, kita bahagi sama banyak lah. Okay, so partner A 25%, partner B 25%, partner C and partner D also 25%. So 25 dapatlah 100%. So meaning to say 100,000 tu perlu dikeluarkan sama banyak oleh setiap partners yang berdaftar. 4 orang lah, kalau 5 orang lah. Okay, so it's contributed by the partners. So benda tu kena ada clearly stated in the partnership agreement. Alright, so bukan saja pasal capital, but in term of the punya profit, in term of the punya loss pun akan stated kat situ. So kalau keuntungan, macam mana nak dibahagikan keuntungan tersebut. Tapi kalau ada losses, macam mana nak ditanggung kerugian tersebut antara partners yang ada. Okay, that is capital for partnership.
Now let's go to company. For limited company, the capital is contributed by the shareholders through purchase of company's share. Okay, pemegang saham lah. Okay, company ni dia dapat modal perniagaan dia daripada pemegang saham. So shareholder will buy the company's share and then in return they will give the money to the company and company will give the share to the shareholders. For example, katakanlah I ada syarikat, I nak tubuhkan satu syarikat dan I perlukan lebih kurang dalam setengah juta, RM500,000. For example, sebagai modal permulaan I. Okay, so bila I daftarkan I punya perniagaan, I mendaftarkan sebanyak 1 juta unit saham berharga RM1 seunit. Okay, so I boleh offer dekat public, siapa-siapa je. Katakanlah I offer dekat semua student I. Dekat kelas unit I offer, okay, siapa nak beli I punya saham, siapa yang nak melabur dalam I punya perniagaan ni. Okay, so masing-masing pun beli. So, I dapat duit lah. I bagi you saham. Saham tu datang dalam bentuk, saham tu bukan datang bentuk dalam bentuk cawan ke, bentuk buku ke, tak. Dia dalam bentuk sijil. Tahu sijil, macam you punya sijil SPM tu. Okay, you punya sijil tu tulislah nama you siapa, okay, IC number, okay, dia akan tulis kat situ. Okay, saham yang dipegang berapa ringgit harga saham, berapa jumlah total. So, saham tu akan kalilah dengan jumlah unit saham akan kali dengan berapa ringgit per unit, dapatlah total. So itulah amount yang you dah laburkan dalam syarikat I. Itu bukti you adalah pemegang saham. So pemegang saham ni adalah sebenarnya pemilik sebenar syarikat tersebut. Walaupun yang tubuhkan tu I, tapi I bukan pemilik sebab I tak beli saham. Lainlah kalau I tubuhkan dan I beli, then lah fine lah, syarikat tu I punya. Tapi kalau I tubuhkan syarikat tu, tapi semua keseluruhan saham tu orang lain yang pegang. Meaning to say, I bukan pemilik. Pemiliknya adalah siapa yang beli saham tersebut. Okay, dapat? Right, so that will be capital contributed by shareholders to company. Okay. Next, in term of ownership. Ownership tu maksudnya pemilikan lah. Macam berapa banyak pemilik yang boleh ada dalam sesuatu jenis perniagaan. Okay, first, sole proprietorship. I already explained to you before in the previous slide. Where for sole proprietorship, this is a business organisation that only owned by one person. Okay, hanya satu pemilik saja. Siapa? Tadi kedai burger Ahmad. So Ahmad sajalah pemilik dia sebab dia lah yang keluarkan modal saja kan. Jadi dia lah pemiliknya. Okay. Next for partnership. Okay, berapa kuantiti partners yang boleh ada dalam partnership business? Okay. Like I said, it depends on the type of partnership business itself. Okay. For a normal partnership business, okay, a normal for a normal partnership business, the minimum number will be 2 and the maximum number will be 20. Okay, macam mana kita boleh katakan oh ini adalah normal partnership? Contohnya you dengan kawan-kawan, okay, kumpulkan modal nak buka salon, for example, ataupun nak buka spa, ataupun nak buka fine dining restaurant, for example, kedai makan mewah. Okay, so itu bukan consider sebagai professional partnership. Itu consider sebagai a normal ataupun unprofessional partnership. Okay, so maximum number yang you boleh ada, partners yang you boleh ada sampai 20 sahaja. Tetapi we have another type of partnership yang kita gelarkan sekumpulan partnership ni sebagai professional partnership. Now, who are professional partnership? Now, professional partnership ni macam accounting firm, lawyers firm, audit firm. Okay, so they are what we call as professional partnership. Okay, now okay, so the maximum number that this professional partnership can reach is up to 50 members. 2 ke 50, minimum masih 2 lah, maximum dia boleh pergi extra sampai ke 50. Okay, so again for partnership, number of partners, for normal partnership 2 ke 20, but for professional partnership 2 ke 50, 2 to 50. Okay. Next, company pula. So company ni macam mana? Berapa number shareholders yang boleh ada dalam sesuatu company dalam sesuatu masa? Okay. Since we have two type of companies, kita ada private companies dan we have also public companies. Okay. So dia punya quantity of shareholders berbeza mengikut jenis companies tersebut. Okay. Now kita ada private company. For private company, okay, they must have at least one shareholder, minimum one, and maximum it can reach is up to 50 shareholders. Okay, so minimum 1,
Maksimum 50. Ini untuk private company sahaja. Okay, now for public company. Minimum still 1, maximum actually they don't have maximum number. Okay, macam mana nak pastikan, macam mana boleh kata tak ada maximum number? Okay, it depends on the number of shares that still available in the business. For example, katalah tadi kan, still remember I punya cerita tadi, I nak tubuhkan satu perniagaan, I perlukan RM1 juta. Okey, RM1,500,000. Dan dalam syarikat I ada 1 juta unit saham yang berharga RM1 satu unit. Jadi andai kata semua I dah dapat RM500,000. RM1,500,000 juta tu I dah dapat. So berapa baki unit saham yang belum dibeli oleh pemegang saham? Agaknya berapa? 500 kot. 500,000 lah. Kan lagi RM1,500,000 juta unit saham lah. Because dalam simpanan I ada 1 juta. So RM1,500,000 juta lagi I dah jual kepada pemegang saham. Jadi simpanan I lagi ada lagi RM1,500,000 juta lagi. So maksudnya I masih boleh tambah I punya pemegang saham, jumlah pemegang saham I, shareholder tu. Because I masih ada lagi simpanan saham yang belum dibeli oleh pemegang saham. Okay, andai katalah ke semua 500 juta tu ada seorang Tan Sri ni beli. Tan Sri ni memang kaya gila lah. So dia beli, dia kata, okay Mas Rizal, I nak beli semua 500,000 unit saham yang masih belum dibeli oleh pemegang saham yang lain. I pun kata, okay fine Tan Sri, just give me the money, you can have the shares. So Tan Sri tu pun bagikan I duit, I pun bagi satu sertifikat menunjukkan, oh dia adalah pemegang saham yang baki lagi 500,000. Okay, now boleh tak I tambah lagi I punya pemegang saham? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab I dah tak ada lagi saham untuk I jual. Semuanya telah dibeli. Semuanya telah beli. Kesemua 1 juta unit saham I tu telah dibeli. Okay, actually perkataan dia I had been subscribed. Dia telah disubscribe. Telah dilanggan oleh shareholder. Jadi berapa sahaja number shareholder yang ada dalam pada masa itu sajalah maximum number. Maksudnya for public company, dia hanya terhad sehingga semua saham dah habis. Okay, habis lah. Bila semua saham dah habis, okay, berapa kuantiti shareholder yang ada? Katakanlah ada 15 orang aja. So 15 orang lah maximum number shareholder yang I boleh ada. Sebab semua orang dah beli dah. I dah tak ada share lagi nak I nak jual. Okay, so berbeza dengan private tadi. Okay, dapat? Right, up to that level. Do you have any questions to ask? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya, kelas? Tak ada, sir. Tak ada. Boleh faham? Boleh faham ya? Boleh. Okay, good. Thank you. Sir. Okay, yes. Yang tadi saya dengar macam saya cakap yang dia macam lain sikit dengan yang apa yang public, apa kawan dia apa? Private. Private. Dia pemegang saham dia macam yang kita juga ke yang macam untuk public? Tak. Kalau for private company selalunya saham yang dia boleh pegang tak besar. Macam syarikat public, dia boleh memang ada saham, bekalan saham dia sampai juta-juta punya saham tau. Tapi kalau macam private company, bila dia ditubuhkan, saham dia paling tinggi pun dia boleh cecah RM1,5 juta saja, 500,000 unit saja. Macam tu tau. Jadi bila dia nak lebih, itu akan menyebabkan shareholder dia bertambah, so tak boleh. So dia kena convert into public. Oh, sebab dia boleh sampai 50 je kan? Dia boleh sampai 50 je. So dia sampai 50 saja. Dia tak boleh lah ada banyak-banyak unit saham tu dalam simpanan dia. Faham tak? Baik, faham. Okay. Terima kasih. Okay, good. Dan kebanyakan private limited company ni, kebanyakannya adalah perniagaan keluarga, family business. Mostly lah yang I tahu, sebab I adalah former accident auditor, so far I tengok ni husband and wife punya business, ni adik-beradik punya business, tahu dia macam tu. Kebanyakan mereka lah, dia adalah family punya business, perniagaan keluarga. Tapi ada jugalah yang bukan, tapi mostly yang I jumpa, mostly adalah family business. So dia sesama dia je lah saham tu. Kalau adik-beradik dia ada 5 orang je shareholder dia.
Dia takkan jemput orang luar masuk dalam. Betul tak? Dia takkan berani punya nak jemput orang luar masuk dalam. Okey, so dia tak nak pegangan dia tu keluar daripada kelompok keluarga dia macam tu. Kalau ada pun mungkin sepupu sepapat dia je yang ada dalam saham dalam tu. Macam tu. Okay. Right. Any question so far? Lagi soalan nak tanya? If you have any question, just stop me and you ask me. Okay. Jangan malu-malu. Tanya je. Sir, ada lagi sir. Okay. Apa lagi? Sorry sir yang daftar ni SSM juga ke? Apa dia? Walaupun company besar daftar dekat SSM juga ke? Yes. Kalau you tengok dekat registration point I tadi, I kata tak kisahlah you punya perniagaan syarikat you tu kecil ataupun perniagaan yang besar, semuanya perlu didaftarkan dengan SSM. Every single companies must registered with SSM. Memang betul, kena daftar. Because bila you daftar, you akan dapatkan nombor syarikat tau. So nombor syarikat tu very important. Dia macam nombor pelajar you lah. Jadi kalau apa-apa senang. Even say katalah you sebagai customer, katalah you beli kan kat online, kat Lazada, barang tak sampai. You call orang tu tak nak respon. So you boleh sue dia. So bila you nak sue dia, you berikan nombor ID dia tu. Nombor syarikat dia tu. So you boleh hantar report kepada SSM ataupun report kepada KPDN HEP. Ini adalah nombor syarikat tersebut sekian-sekian. Si dia boleh detect. Daripada sistem SSM tu dia boleh detect, siapa pemilik nombor ni. Sebab nama syarikat kadang-kadang hampir sama. Tahu, nama macam nama student lah. Lebih dekat-dekat dia sama. Tapi so macam mana nak bezakan dia adalah nombor pelajar tu. So sama juga syarikat. Ada syarikat nama yang memang sama. Tapi berbeza. Yang ni buat bisnes lain, ni buat bisnes lain tapi nama dia lah hampir sama. So macam mana nak bezakan adalah nombor syarikat tersebut. So that's why semua syarikat perlu daftar dengan SSM. Dapat? Baik, terima kasih. Well done. Okay, thank you for the questions. Okay, now let's proceed with the next characteristic, which is management and control. Pengurusan dan kawalan. Okay, management and control maksudnya apa? Maksudnya who are the persons to manage and control the business. Okay, now for sole proprietorship. Kita dah tahu for sole proprietorship, contohnya macam kedai burger Ahmad tadi kan. Ahmad yang keluarkan modal, Ahmad juga yang pemilik tunggal perniagaan tersebut. Jadi mestilah Ahmad juga yang manage and control. So for sole proprietorship, the business will be managed and controlled by the owner. Pukul berapa dia nak buka kedai burger dia, pukul berapa dia nak tutup kedai burger dia, burger jenis apa yang dia nak jual, okay, berapa ramai pekerja yang dia nak gajikan, berapa banyak gaji yang dia nak bagi pada pekerja, pukul berapa dia, bila hari cuti dia. Semua keputusan tu di dalam tangan Ahmad. So Ahmad yang tentukan perjalanan perniagaan dia. Kat mana dia nak buka stall burger dia pun dia tentukan sendiri. Okay, jadi so for sole proprietorship, the business will be managed and controlled by Ahmad, by the owner lah. Okay. Now, for partnership pula macam mana? Kalau for partnership, okay, normally this business will be managed and controlled by the partners itself. Berapa ramai partners, mungkin semua, mungkin tak semua. Okay, macam saya kata tadi, kita ada professional partnership yang mana members dia adalah daripada 2 sampai 50. So, let's say you ada perniagaan, ada 50 orang partners dalam perniagaan tersebut. Tak semua nak jadi bos. Kalau semua nak jadi bos, siapa nak jadi kuli nak buat kerja? Contohnya kan lah, kata you ni MBA 111-1A, buka satu perniagaan dan dalam bentuk partnership. So semua keluarkan modal masing-masing. Lepas tu semua nak jadi dia punya top partner, paling besar sekali. Siapa nak tolong buat kerja ni? Tak, okay. So dia akan pilih lah. Daripada 50 partnership tu mungkin dia akan pilih, partners tu dia akan pilih, okay, few team mungkin dalam 5 ke 6 orang untuk jadi satu team yang kita panggil sebagai board of partners. Ahli lembaga perkongsian, macam itu. Okay, so dia lah yang jalankan perniagaan tersebut. Yang lain, okay, from time to time bantu ke for example. Tapi dia punya latihan tu mungkin rotation. Okay, tahun ini si Polan, partner A jadi top. Okay, tahun yang berikutnya, okay, 2 tahun lepas tu buat rotation pula. Okay, partner C pula jadi dia punya top. Macam tu lah. Boleh, dia boleh buat macam tu, tak ada masalah. Okay, macam contoh tadi, contoh adalah klinik kan. Klinik Dr. Izham dan rakan-rakan. So kita ada lagi 2 doktor dalam tu. Ada Dr. Siva and Dr. Chong. So mungkin klinik Dr. Izham dan rakan-rakan tu hanya dikawal ataupun only been managed and controlled by Dr. Izham only.
So Dr. Siva and Dr. Jung just support in term of capital sahaja. Maybe dia letak modal, dia cuma pump modal je dalam klinik tu. Tapi perjalanan klinik tersebut, nak beli ubat dengan siapa, pukul berapa nak buka, pukul berapa nak tutup. Okey, berapa ramai jururawat nak ambil, semua Dr. Izham yang tentukan. Boleh, tak ada masalah. Yang penting ketiga-tiga ni boleh. Alright. Okay. Right. Okay, next for limited company. Okay, limited company, this type of company will be managed and controlled by a board of directors appointed by the shareholders. Okay, so shareholder dia adalah satu tim lagi. Okay, shareholder ni akan lantik sekumpulan manusia, sekumpulan individu, okay, yang ada karisma, yang ada orang kata knowledge yang bagus, yang ada semangat yang bagus untuk diletakkan dalam satu kumpulan yang kita panggil sebagai ahli lembaga pengarah ataupun board of directors. Okay, so board of directors ni yang akan buat keputusan, okay, yang akan tentukan hala tuju perjalanan syarikat tersebut, bukan shareholder. Walaupun shareholder ni adalah pemilik, tapi shareholder tak buat kerja. Shareholder cuma tunggu hujung tahun minta dividen, tu je. Okay, tapi yang bawa, orang kata yang kemudi syarikat ni, okay, adalah board of directors tersebut. Berapa ramai pekerja nak ambil, in term of logo syarikat, kat mana nak buka syarikat tersebut, semua board of directors yang tentukan. Shareholder cuma dengar, okey, bagi kata setuju je lah, kata putus, okey ke tak ni, okey, jalan macam tu. Hujung tahun dapat dividen, that's all. Okey, itu adalah in term of management and control. Alright. Next, liability. Liability ni apa? Liability ni adalah tanggungan. Tanggungan yang ditanggung oleh perniagaan tersebut. Okey, selalunya isu liability ni adalah sama dia adalah limited ataupun unlimited. Sama ada liability perniagaan itu terhad ataupun tidak terhad. Now, what do you mean by limited and unlimited liability? Okay, now let's look at every single form of business. Now, for sole proprietorship, the liability level for sole proprietorship business adalah unlimited. Liability-nya tidak terhad. Now, what do you mean by unlimited liability ni? Okay, let's look at one scenario. If the business fails and the assets are not enough to cover the debt, so the payables have to write against the owner's personal properties. Okay, the one that I explained to you just now adalah apa yang stated dalam buku lah. Tapi apa maksud ayat tu sebenarnya? Ayat tu sebenarnya maksudnya, for example, katalah kedai Burger Ahmad tadi ni, okay, dia rancang untuk membesarkan dia punya syarikat, dia perniagaan dia sebenarnya. Okay, he decide to expand his business. So in order to do it, he might need some amount of money, a chunk of money kan, duit yang banyak untuk dia expand business. So duit cash dia tak cukup. So what he wants to do is that, okay, he apply for business loan from a local bank. So dia pergi local bank, dia minta lah duit, apply. So apply, bank pun luluskan RM100,000 loan, RM100,000 loan. So dia dapat duit, so pun dia expand lah business dia. Okay, tambah pekerja, beli stok lagi, tambah lagi, renovate kedai dia. Contohnya kan, for example, okay, buka lagi meja-meja lagi, besarkan lagi, level 1 tingkat jadikan 2 tingkat kedai, for example lah. Okay, so dah dapat. So, bisnes pun jalan seperti biasa. Kita cut short story tersebut. Unfortunately, kedai Burger Ahmad tiba-tiba tak menjadi. Due to issue of COVID-19 ni. Okay. So, datangnya COVID-19, terus bisnes dia drop gila-gila punya. Jatuh, terduduk, tersungkur. Cium lantai punya jatuh. So, dia tak ada duit ni nak bayar hutang bank tersebut. So, selepas MCO dah berapa lama tu, terpaksa tutup kedai. Kedai Burger Ahmad terpaksa tutup dan dia terpaksa langsaikan hutang dia. So, bila bisnes tutup, yes lah, bisnes dia tutup tapi hutang masih jalan. So, Ahmad is still responsible to pay the loan to the bank. Okay, so Ahmad pun bayarlah bulan-bulan. Bulan-bulan boleh lah bayar, tapi lama-lama dah tak ada duit tak masuk, asyik keluar je, so duit pun habis lah kan. So, lama-lama dia bagi tahu kat bank, oh bank saya dah tak ada duit nak bayar loan. So bank pun kata, okay Ahmad, it's never mind. Okay, give whatever you have. Any asset that you have. Asset siapa? Asset personal. Ahmad punya asset personal. Contohnya kalau Ahmad ada rumah, okay, pergi jual rumah, bagi duit kepada bank. Ada motor vehicle, kenderaan, okay, dispose your asset, the money, give it to bank. You ada apa? Jewelry, barang kemas. You ada apa? Kata expensive watch. Ada jam yang mahal-mahal, jam mewah. Okay, pergi jual.
bagi duit tu pada bank, langsaikan hutang. Kalau boleh settle hutang, okay, then settle, fine. So Ahmad boleh fikir benda lain macam mana nak cari duit. Tapi andai kata hutang Ahmad masih ada lagi, tak settle lagi, harta benda dah habis ni, sekeliling pinggang dah habis, dah tak ada harta, yang ada bini yang lawa je. Oh, bini awak, Ahmad lawa pula tu. Bergetah pula tu. So apa Ahmad nak buat dengan bini dia? Jual bini dia. Tak mungkin lah kan? Okay. So dia bukan beritahu bank, oh bank saya dah tak ada duit. So bank kata apa? Okay, tak apa Encik Ahmad. Okay. So saya akan bawa Encik Ahmad ke mahkamah untuk saya charge Encik Ahmad di bawah akta muflis. So Ahmad pun akan diklasifikasikan sebagai rakyat Malaysia yang telah muflis. So dia akan diletakkan di bawah akta bankruptcy. So bila Ahmad telah di-charge sebagai bankrupt, so Ahmad tak boleh ke mana-mana pergilah. Dia pasport dia kena tahan, dia tak boleh buat pinjaman yang lain. Okey, nak kerja kerajaan pun tak boleh. So dia kena buat kerja-kerja lain lah. Kerja-kerja macam kerja buruh kasar ke, kerja cleaning servis ke, whatever lah. Okey, tapi dia boleh gugurkan taraf bankruptcy dia tu dengan apa? Dengan pelan-pelan lah bayar bank tu. Kalau ada duit, okey, bayar kat bank sikit. Mungkin lah boleh bank benarkan kan bayar. Sampailah hutang dia lama tu settle. So bila hutang yang lama tu settle, so dia boleh apply dekat bank untuk gugurkan status bankruptcy dia tu. So bank akan pergi mahkamah, okey, maklumkan kepada mahkamah, okey mahkamah, Ahmad dah settle hutang dia dengan bank, tolong rucutkan status bankruptcy dia. So mahkamah akan rucutkan dan pulang balik punya pasport dan Ahmad boleh jalani kehidupan dia seperti biasa. Macam tu. So itu bahayanya kalau perniagaan itu didaftarkan di bawah sole proprietorship business. Okay, bahayanya because liability dia unlimited. So harta peribadi you pun bank boleh tarik balik. So bahayalah. Okay. Cuma yang bestnya apa? Bila sole proprietorship ni, because bila untung semua masuk dalam poket you. You tak share dengan orang lain. Kalau partners ada untung, you kena share dengan partners kan. Kalau macam sole proprietor, you untung, you ambil semua. Tapi you rugi, you tanggunglah seorang-seorang. Macam tu. Itu dia punya pro and cons bila buat sole proprietorship ni. Alright? Okay, next let's go to partnership pula. For partnership, okay, dia ada dua jenis partnership ni sebenarnya. Okay, dia ada limited liability partnership and unlimited liability partnership. Kalau limited liability partnership, kita gelarkan dia sebagai LLP. Okay, LLP. So limited liability partnership ni, dia sama macam company. Company dia limited liability. So we need to see, katalah macam tadi kedai klinik tadi, klinik Izham dan Rakan-Rakan, dia daftarkan dia punya perkongsian di bawah status LLP, limited liability partnership. So we need to see, if let's say the same stories happen to klinik Izham, the one that I explained to you about kedai Burger Ahmad, benda yang sama jadi kepada klinik Izham tadi. So apa akan jadi? So klinik pun dah tak ada duit lagi nak bayar hutang dengan bank. So bank dia tak boleh tuntut harta peribadi ketiga-tiga partners tadi. So tadi kita ada siapa? Dr. Izham, kita ada Dr. Siva, kita ada Dr. Chong. So bank tak boleh pergi ketuk pintu rumah doktor ni semua, minta harta benda peribadi doktor ni semua untuk langsaikan hutang klinik. Tak boleh. Sebab klinik tersebut dilindungi, being protected by the status of LLP. Okay, jadi apa bank nak buat dengan baki duit yang tak dapat lagi tu? Burn lah. Pejam mata je lah, tutup buku. So tak boleh nak buat apa? Okay, jadi right. So itu kalau LLP. Tapi kalau partnership itu tidak berdaftar sebagai status LLP, so dia boleh jadi macam Ahmad tadi. Alright, so dia boleh jadi macam Ahmad tadi. So bank bolehlah tuntut harta benda peribadi setiap members, setiap partners tadi. But it depends on dia punya percentage juga. Kena tengok pada partnership agreement. Kan saya kata tadi, kalau partnership agreement tu kena tengok okay, berapa modal yang dikeluarkan untuk setiap partner. And then berapa keuntungan yang partner akan dapat. Kalau ada pada perniagaan tu ada keuntungan, okay, berapa keuntungan yang dia akan dapat. Okay. And then kalau kena tutup kerugian, berapa setiap partner tu akan rampung. Semua benda tu ada dalam partnership agreement. So bank akan tengok agreement dia tu lah. So kalau unlimited partnership, okay, katakanlah ada hutang lebih kurang dalam 60,000 lagi hutang kepada bank.
Contohnya kan lah, klinik Dr. Izham tu ada hutang dengan bank about 60,000. So the clinic must pay them. So klinik dah tak ada duit lagi dah ni. Okay, so bank boleh pergi ke setiap member tu. So katakanlah dalam financial agreement masa mula-mula Dr. Izham Siva Eng Chong tu sign, dia kata kalau ada rugi, kita akan tampung rugi ni sama-sama. Sama banyak. Contohnya lah kan. So hutang ada 60,000, partners ada 3. So maksudnya setiap seorang kena tampung berapa? 20,000. Okay, so bank pergi dekat Dr. Izham minta 20,000 personal money. Okay, Dr. Izham boleh bagi. Okay, fine bank, ni 20,000 saya. Kemudian pergi dekat Dr. Siva. Dr. Siva tak ada cash tapi dia ada barang kemas. Okay, dia pergi gadaikan barang kemas dia, dapat 20,000, dia bagi dekat bank. Settle bahagian Dr. Siva. Sampai kat Dr. Chung tak adalah satu hasil pun. Satu aset pun tak ada. Cash money ada pun tak cukup. Barang kemas tak ada. Rumah pun tak ada. Semua tak ada. Jadi tak boleh nak bayarkan bank bahagian dia. So macam mana Dr. Chung nak settlekan bahagian dia? So dia bolehlah pinjam dengan kawan-kawan dia. Dr. Izham dan Dr. Siva. Kalau dia orang dua-dua ni baik, dia bagilah pinjam dekat Dr. Chung ni, okey bagi bahagian dia. Tapi kalau dia tak nak, Dr. Izham nak pinjam tak boleh. Dr. Siva nak pinjam duit tak bagi. So tertinggal tempatan kanting Dr. Chung tu seorang nak bayar. Tak boleh, bila tak boleh, then kes yang sama jadi macam Ahmad tadi. Cuma Dr. Chung saja yang dia akan diisytiharkan bankrupt. Tapi Dr. Izham Siva selamatlah. Okay, so macam tu. Itu untuk unlimited partnership. Okay, dapat? Right. Next, kalau company, okay, company dia macam LLP tadilah, limited liability partnership, dia terhad. Okay, liability ni adalah terhad. When itu say katalah syarikat tersebut masih ada hutang dengan bank dan syarikat tersebut telah ditutup. Okay, dah tidak beroperasi lagi. So been wind up ataupun been disclosed by the SSM for example. Kena paksa tutup sebab dah tak mampu lagi nak beroperasi. Okay, SSM suruh tutup. So close business. Settlekan hutang you semua. So bank akan datanglah dekat syarikat ni tutup hutang. So syarikat kena bayar. Tapi hanya boleh menggunakan harta milik syarikat sahaja. Katakanlah dah habis semua duit bayar bank. Okey, masih ada lagi hutang. Okey, ada aset-aset lain. Oh, syarikat ni ada bangunan. Jual bangunan, dapat duit bagi dekat bank. Masih tak cukup lagi. Oh, ada kenderaan, jual kenderaan, ada mesin, jual mesin. Ada komputer, jual komputer. Dapat duit, bayar dekat bank. Okey, anda kata tak tutup lagi. So macam mana bank nak claim duit tu? Bank tak boleh claim daripada sesiapa. Daripada board of directors pun tak boleh, daripada shareholder pun tak boleh. Okey, so dia tak boleh pergi, katakan I punya syarikat tadi kan tutup. So bank tak boleh pergi rumah you. You adalah pemegang saham kan. So you dia pergi seorang-seorang rumah you minta duit, tak boleh. Bank tak boleh macam tu, salah. So bank pun tak boleh pergi jumpa board of directors, pergi jumpa CEO lah, pergi jumpa CFO lah, ketuk pintu rumah dia minta duit pun tak boleh. So apa bank nak buat dengan duit yang masih tertunggak tu? Burn aja, tutup mata, habis, tutup buku, habis. Settle. So selamatlah harta benda CEO, board of directors dan selamat juga harta benda board of shareholders tadi. So itu adalah kelebihan company. Okay, dapat? Okay, any question so far? Ada soalan nak tanya? Saya ada soalan. Apa dia soalan? Daripada WhatsApp dia tanya. Adam, cuba tanya pemegang saham yang terbesar ke paling berkuasa? Ke bergantung pada owner? Dia tanya. Okay. Good question. Right now. What do you mean by kuasa tu sebenarnya? Okay, kuasa tu maksudnya dia ada power lah untuk pilih siapa yang dia nak jadikan sebagai board of directors. Okay, for example lah kan. Okay, I tengok daripada you punya list of attendance ni ada lebih kurang dalam 28 orang macam tu. Okay, I kata tadi I nak buat syarikat, I nak tumpukan syarikat, so I perlukan lebih kurang setengah juta. So daripada ramai-ramai dalam student kelas 1A ni, let's say lah kita pilih siapa? Let's say lah Adam Daniel. Okay, katalah Adam Daniel ni adalah orang yang pemegang saham yang paling besar. Okay, daripada 500,000 modal yang I perlukan tu, separuh daripadanya adalah yang dikeluarkan oleh Adam. So Adam dah contribute, dah jadi shareholder untuk 250,000 unit saham. 250,000, so banyak betul duit Adam ni. So dia bagi dekat I, sir, I have 250,000,
for you to start your business. So I will be the major shareholder in your business, in your company. Then I said, okay, fine. So dia boleh decide lah. So Adam Banner tu adalah orang yang paling besar, orang kata pegangan dia paling besar. So bila pegangan dia paling besar, apa kelebihan dia? So dia ada kuasa untuk pilih orang yang dia suka untuk dimasukkan dalam board of directors tadi. Faham tak? Mungkin dia kata, okay, aku adalah pegangan terbesar, okay, aku nak lantik adik aku sebagai CEO dalam ni. Boleh, tak ada masalah. Tak ada siapa boleh lawan. Sebab apa? Sebab dia pemegang share yang terbesar. Understood? Andai kata ada orang yang lebih kurang sama dengan dia, orang tu je lah yang boleh beat dengan dia. Boleh lawan dia balik. So nanti dia akan buat vote lah. Okay, mungkin Adam Banner ada calon satu untuk dijadikan the top management, CEO yang pertama, CEO untuk board directors company I ni. Mungkin yang lain Haziq pula. Okay, Haziq ada satu lagi, dia punya quantity share dia sama dengan Adam tadi. So dia bagi lagi calon yang kedua. Kita ada dua calon untuk kita latih sebagai CEO syarikat tersebut. So kita akan vote lah antara semua shareholder tadi. Kan ada ramai lagi shareholder yang lain ni, kawan-kawan dalam kelas 1A ni, so semua akan vote. So you ada voting power. Okay, you ada voting power. Itu kelebihan shareholders tu lah. So bila dia ada pemegang saham yang banyak. Okay, fine. That's the answer. Okay, lagi soalan? Siapa yang tanya kat you tu? Asal tak tanya terus? Dia malu sir. Ada ke malu? Mana? Tu yang buka mic tu sir. Aduh. Okay. Ada soalan saya. Apa soalan dia? Setiap keputusan CEO perlu dirujuk oleh shareholder ke? Macam mana? Setiap keputusan yang dibuat oleh CEO perlu dirujuk oleh shareholder ke? Dia kena tanya shareholder. Okay. Selalunya, dalam board of directors tu, dia ada lebih kurang katalah kita letak satu syarikat tu, dia ada composition dia tahu. Dia ada bilangan. Dia tak boleh ramai-ramai ataupun dia tak boleh terlalu sedikit. Okay, selalunya dia ada lebih kurang dalam, selalunya nombor ganjil. 7 orang, 11 orang ataupun 13 orang. Okay, now. Salah satu seorang daripada 13, katalah dalam syarikat tu ada 7 orang sajalah. 7 orang saja board of directors, team dia. Okay, ada CEO dia, ada CFO, ada COO, lepas tu ada Director 1, Director 2, Director 3, Director 4, for example. So, mungkin ada 2 atau 3 daripada 7 orang itu adalah pemilik saham. Faham tak maksud I? Dia adalah pemilik saham. So, dalam kumpulan, katalah kalau you tengok circle ni kan, circle, kata contohlah kan, you tengok circle ni, character tu I gantikan sebagai syarikat lah. Okay, registration, capital ownership sampai accounts tu I gantikan dia sebagai board of directors. Okay, daripada slide ni I ubahlah sikit. I jadikan bulatan yang dekat luar tu adalah shareholder. Adalah board of directors. So daripada ketujuh bulatan ini, mungkin 2 bulatan daripadanya adalah wakil daripada shareholder. So bila ada wakil daripada shareholder, so lagi 5 board of directors tadi, dia tak boleh buat keputusan sewenang-wenangnya. So dia buat keputusan, bila buat keputusan dia akan rujuk kepada 2 orang shareholder yang ada dalam team board of directors tadi tu. So 2 orang tu akan mewakili yang lain-lain lah. Contohnya tadi saya katakan, siapa pemegang saham terbesar? Oh, Adam dengan Haziq. So Adam dengan Haziq adalah orang yang akan mewakili shareholder yang lain, yang kecil-kecil ni akan duduk dalam board of directors. So dia akan pantau keputusan CEO ni, keputusan CFO ni, okay, betul ke you buat ni, betul ke tak you buat, gunakan duit ni. Faham tak? So dia kena pastikan yang board of directors yang lain tu menggunakan dana yang telah dibagi oleh shareholder tadi dengan bijak. So tak bolehlah guna sewenang-wenangnya, gelapkan duit tu, pergi buat Macau scam. Macau scam pula kan? Okay, tak boleh lah. So dia akan pantau. Macam tu. Boleh. Macam tadi kan Adam Banner, katalah dia adalah pemilik saham yang terbesar. Dia sendiri kata, okay, saya nak mencalonkan diri saya sebagai CEO. Boleh juga, tak ada masalah. Tak ada siapa boleh menindakkan hak dia. Sebab dia pemegang saham yang terbesar, boleh. So dia adalah CEO, at the same time dia adalah shareholder. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, dapat? Dapat? Faham tak? Dapat? Okay, good. Okay, any more questions? Ada soalan nak tanya lagi? Sir, last. Okay, last. Okay, apa dia? Ada saya cakap tadi yang vote power tu untuk apa function tu? Voting power. Okay, voting power tu. Voting power tu hanya ada pada shareholder sahaja. Voting power tu untuk apa? Voting power tu bila kita nak memilih board of directors lah.
macam kita di Malaysia kita ada voting power. Kat mana kita punya voting power? Cuba cakap. Ada siapa tahu? Rakyat. Apa dia? Apa voting power kita? Kat mana kita punya voting power? Share. Raya. Yes, pilihan raya. Jadi semua dah daftar ke? Belum. 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 You dah 18 kan? Dah 18 tahun kan? Belum. Belum lagi. Belum. Alah sweet 17. Alah comel sweet 17. Alah comel-comel. Adalah. Tak kena daftar. Polis yang dah 18 tahun kena daftar. Itu adalah hak you. So itu adalah voting power you. So you boleh memilih pemimpin yang you nak. Dekat kawasan rumah you lah. So you dekat mana? Katalah you dekat Bandar Tun Razak. I adalah Parlimen Bandar Tun Razak. So I daftar di bawah Parlimen Bandar Tun Razak. So I boleh pilih lah. Mungkin calon-calon yang I rasa sesuai. So sama macam you juga. Okay, you pun boleh pilih. So macam tu jugalah shareholder. So dalam syarikat, dia ada kuasa untuk memilih siapa. Kalau dia kata, oh CEO yang sekarang ni tak bagus. Banyak songlap duit. Tak telus. Okay, kita buang dia. Boleh? You boleh cadangkan, okay saya nak buang CEO sekarang ni. Saya nak pilih seorang lain. Okay, ada tak sokongan lain? Kalau ramai yang support you, semua vote, okay boleh lah. Kita lucutkan CEO yang sedia ada, lantik CEO yang baru. Boleh, tak ada masalah. So that is your voting power as shareholder. Understand? Okay? Alright. Any questions? Ada lagi soalan tambahan? Any more questions class? No? Okay, kalau no, let's proceed with the next slide. So untuk accounts and profit or loss, yang ini I kata, I tinggalkan untuk you baca. Okay, you dig on your own. Carilah sendiri dia punya input tu. I think siapa yang ada textbook, ada kat situ. Kawan-kawan bolehlah share dengan kawan-kawan yang belum ada lagi textbook. Okay, for accounts and profit or loss. You baca, you fahamkan. Ini cukup I bagi 5 tadi. Okay, now let's go to the next slide in terms of accounting and bookkeeping and how can we differentiate these two activities. Okay, now let's go to accounting. Accounting basically involve classifying, recording, summarizing and interpreting the transaction in monetary terms to interested parties for their decision making process. Okay, maksudnya dia akan classify the transaction, record the transaction, summarize the transaction and interpret them in monetary term. What do you mean by interpreting transaction in monetary term? Maksudnya you akan interpret transaksi dalam bentuk nilai ringgit lah, nilai wang. Tak boleh dalam bentuk selain daripada itu. Okay, you tak boleh nilai dalam bentuk selain daripada itu. So dia akan nilai dalam bentuk wang. Okay, so dalam bentuk monetary terms. Alright. Okay, next stages. Okay, kita tengok stages. For accounting, it involve 4 stages which are classifying, recording, summarizing, and interpreting. Semua ada dalam explanation yang atas tadi lah, point number 1. So dia ada classify, record, summarize and interpret. Itu adalah 4 stages yang ada dalam accounting activity. However, for bookkeeping pula, okay, bookkeeping only about mechanical aspect of the accounting which involve in term of double entry principle. Double entry principle ni apa? Prinsip debit and credit. Okay, debit, credit. Itu adalah bookkeeping activities. And this bookkeeping activity only involve 3 stages sahaja. Okay, ada 3 stage sahaja. Yang pertama, classifying, recording nombor 2 dan yang ketiga adalah summarizing. So apa yang Hello, sir. Anyone there? Ni aku lag ke? Hello sir. Tu lah ingatkan aku yang lag. Ya tu. Oh. Takut dah ni. 40%. Hey, kita keluar. Sudah keluar. Hello.
Okey, Adam sambung bentang. Kalau Jumat. Hello. Awal lagi bos. Sambung Oi. Okey, Fika buka slide. Terima kasih. Okey, Afika bentang. Sambung. Saya nyanyi sikit je. Buka YouTube. Apa benda ni? Crazy, aku tak pernah nampak muka kau ni. Kau buka sekarang. Dia tak mandi je. Tak Ayu. mandi. Ayu tak mandi lagi. Tak mandi. So, Mana silang? kau orang buka lah. Kamera. Aku botak tu. Bos tak. Dah aku seorang yang buka. Anak buka kentang. Hadi present Hadi. Benda ni ribut kan? Hadi present Hadi. Present. Adi, settle ni macam biasa. Weh, Aziz. Aziz Fikri. Gila. Oh, Aziz Fikri. Dia masuk dia. Apa? Han cakap tadi nak bentang apa? Yang lebih liability istirahat. Nanti kat WhatsApp lah. Kat WhatsApp. Tengok sini kembali. Awal lah. Hello. Kelas? Hello sir. Dengar tak? Tadi I tiba-tiba Dengar. tak? Dengar. Baru dengar. Ada. Tadi tak dengar. Tadi tak dengar. Dengar tak? Tadi I tiba-tiba disconnected. Dengar. I tak tahu Tadi- kenapa tiba-tiba I disconnected pula tadi. I tak tahu. Kau tak payah pasal kenapa you all semua senyap macam ni? Oh, rupanya dia disconnected. Okay. So my mistake. Okay, tak apa. Sampai mana I cerita tadi? Bookkeeping lah. Bookkeeping. Okay. I present semula Sekejap. Okay. Sebab I punya line I tak tahu kenapa. Now I dah pakai I punya hotspot aja. Okay, sekejap. Okay, nampak ni? Tadi sampai bookkeeping kan? Okay, so I cerita balik lah. So accounting involve 4 stages. Okay, classify, recording, summarizing and interpreting. But for bookkeeping only 3 stages ada. Okay, classify, recording and summarizing. So itu perbezaan between accounting and bookkeeping. Okay, but kita pergi kepada yang seterusnya adalah users tadi. Okay, so users here I classify them into 2 parties which are internal and external users. So internal users, who are internal users? So internal users are the individuals or entities that reside in the organization. Okay, who are involved directly in the business daily activities. Okay, so dia dekat orang dalam lah, macam orang kita katakan orang dalam. Okay, whereby external, okay, these are the entities that involved indirectly in the with the organization. Okay, entities reside outside the outside the business. Okay, kita akan tengok contoh-contohnya. For internal, so I classify them into 3 entities. So they are owners, managers and employees. Okay, so why this kind of entity needs accounting information? Kenapa owners, manager, employees perlu tahu pasal accounting information sesuatu perniagaan dia? Okay, now let's go number 1, owners. So as owners, they are interested in the profits earned from their investment, financial stability and growth of their business. Meaning to say, dia nak tahulah apa keuntungan kedai burger Ahmad tadi ni. Ahmad kena tahu. Kalau tidak dia tak tahu, nanti bisnes dia short sendiri je. Tak nak. Dia mesti kena tahu juga. Sebab dia dah laburkan duit dia dalam perniagaan tersebut. Okay, next, financial stability. What do you mean by financial stability? So Ahmad wants to know whether the business is currently doing well, currently stable, okay, can be expand more. Okay, dan dia pun nak tahu tentang dia punya growth of the business. Okay, macam mana perkembangan perniagaan dia daripada minggu ke minggu, kan, weekly. Maybe dia punya performance in term of monthly, half yearly ataupun yearly performance. Boleh, tak ada masalah. So daripada accounting information, Ahmad boleh buat comparison tersebut. Okay, tentang dia punya perjalanan perniagaan dia. So dia boleh buat decision lah. So kalau dia nampak okay, banyak customer datang, tapi burger saya tak cukup. So apa dia Ahmad nak buat? Burger sangat habis. Ada lagi customer nak datang je, burger dah habis. Customer datang je asyik burger dah habis. Customer complain, asyik dah habis saja. Jadi apa Ahmad nak buat?
So decision yang paling cepat Ahmad boleh buat adalah kena tambah lagi stok. Macam itulah. Ataupun boleh tengok, sale dia makin lama makin drop lah. Customer dah tak nak datang kedai. So Ahmad pun selidik, kenapa customer dah tak nak datang kedai? Rupa-rupanya customer lebih suka makan dekat rumah. So apa Ahmad buat? Ahmad kenalah cari mana. Ataupun daftar kedai burger Ahmad ni dalam Foodpanda ke, daftar dalam GrabFood ke. So dia punya sales tu akan meningkat semula. So customer semua dah tak nak keluar kan, terkena PKPB ni tak nak keluar lah, duduk rumah order je. Tekan order, bayar saja. Jadi Ahmad kena cari rider. Okay, nampak tak? Itu decision kena making lah tu. Decision Ahmad kena buat. So macam mana Ahmad boleh sampai kepada keputusan tersebut? Berdasarkan accounting information tadi. Okay, next managers. So the management team ataupun board of directors needs information as guidance in planning, organizing and controlling the organization as well as analyzing the operation of the business. So board of directors ataupun management team ni dia perlukan accounting information untuk plan perjalanan syarikat tersebut. So dia buat planning, perancangan. So ada company dia ada perancangan jangka pendek, short term planning, ada yang buat long term planning, ada yang buat strategic planning. Macam tu. Short term planning tu mungkin perancangan untuk 1 tahun. Long term planning tu mungkin perancangan untuk 3 ke 5 tahun macam tu. Okay, so bila dia dah buat planning, apa dia buat? Dia akan organize lah planning tersebut. Okay, dia akan turunkan perancangan tersebut. Okay, department ni buat apa, department sini buat apa, department tu buat apa. Dan dia akan kawal selia. Ada tak semua dah capai ke pula dia punya perancangan-perancangan yang kita dah buat. Dari KPI lah, dia punya KPI kan, Key Performance Index dia panggil. Perancangan-perancangan dia, okay, capai tak objektif, capai ke tak objektif. Kalau tak capai, kita analyse kenapa tak capai objektif tersebut. So itu apa yang saya cakap tadi lah, planning, organizing, controlling and analyzing. Nanti you sebagai business student, you akan belajar lah semua apa yang cakap ni. Planning, organize and control as all ni. You mesti akan belajar from time to time nanti in future. Okay, next employees. So employees are interested in the business ability to progress and expand. They look for steady employment, earning capacity and other monetary benefits that are to be gained from a financially stable business. Okay, now katakanlah you baru habis fresh graduate dan you nak minta kerja. Okay, you mestilah cari company nak bekerja dengan syarikat atau perniagaan ataupun organisasi yang stable, betul tak? Mungkin yang tengah tak ada masalah. Okay, environment, working environment pun bagus. Okay, gaji pun steady. Okay, and then dia punya benefits pun ada. Benefits tu macam apa? Cuti khas, cuti tahunan. Okay, ada medical board. Okay, ada insurance, ada SOCSO, ada EPF, ada annual leave, ada annual dinner, sebagainya lah. Kalau ada uniform, provide uniforms. So these are the benefits that you want to have from the organisation that you want to work with. Betul tak? Okay. Tapi kalau you tahu syarikat tu tengah ada masalah, nak ke you nak bekerja dengan dia? Mestilah you tak nak. For example, katalah you kata, okay lah, I rasa I berminat nak jadi cabin crew lah. Cabin crew tahu kan cabin crew? Tahu apa cabin crew? Stewardess, steward, so they are cabin crews lah. Okay, so cabin crews ni, katalah you berminat jadi cabin crew. So you pun kata, okay lah, I berminat nak join AirAsia lah. Now, do you think to join AirAsia right now is a good or is a smart move tak? Agak-agaknya. No. Bagus, No. No, why? Sebab kita dalam pandemic, sir. Because we are in the Betul, middle satu. of the pandemic. COVID. Betul, COVID. Okay, lagi? Ramai pekerja dibuang. Ramai pekerja buang, exactly. Kalau you ada baca surat khabar, kalau dengar berita dalam seminggu lepas, AirAsia ada keluarkan statement. Dia kata AirAsia dalam perancangan untuk memberhentikan hampir 250 orang pekerja yang merangkumi keseluruhan department AirAsia tersebut. Maksudnya daripada dia punya management team, daripada orang ticketing dia, daripada orang counter dia, daripada orang luggage dia, daripada cabin crew, pilot, steward semua akan terkesan. Macam tu. So kalau you dah dengar macam tu, you rasa you boleh kena apply ke? Orang tu lagi nak buang, tu lagi sibuk-sibuk nak masuk. Memang confirm lah tak dapat. Betul tak? So it's not a smart move. Okay, so bila you dengar macam tu, so dia akan membantu you untuk buat keputusan. Betul tak? Okay, so that's why you need to be alert on whatever happens around you. So, bila you dah habis belajar, nanti you dah graduate, okay, then you want to join any organisation. You kena tahulah latar belakang
baca-baca sikit dia punya history ke, kena tahu apa yang berlaku. Tak boleh main sembrono masuk, saya nak cari kerja kat sini, tak boleh. Because you tak tahu apa benda tengah berlaku dalam tu. Okay, so these are the internal users, owners, managers and employees. Okay, next one will be external users. So like I mentioned before, external users are entities who reside outside the organization. So normally they are payables or bankers, investors, governments and consumers. Payable bankers ni siapa? Bank lah, financial institution. Payable ni kita panggil sebagai supplier, pembekal kita. So kenapa dia nak tahu pasal kita punya accounting information? Because they want to know. Why? Because if you want to apply loan from the bank, so normally they will request for your bank statement. So from that bank statement, they're able to make decision whether they want to approve your loan or not. Kalau dia tengok dalam bank statement you tak cantik, asyik duit keluar je, duit masuk sebulan sekali baru duit masuk, dia rasa bank tu nak approve ke tak you punya loan, mesti dah tak. Betul tak? Bila you nak apply PTPTN kan, ada yang mungkin yang tengah dah apply PTPTN ataupun yang tengah dalam proses nak apply PTPTN. Apa dokumen yang paling penting dia akan minta daripada you? Apa dia? Apa? Slip gaji parent. Slip gaji parents, betul. Betul. Slip gaji kan. Kalau katalah kita punya parents tu tak bekerja tetap tapi berniaga. Kan husband and wife, ibu ayah kita berniaga. So dia tak ada payment slip. Dia tak ada slip gaji tapi dia ada bank statement. So you boleh bagi bank statement. Kalau you bergaji tetap macam I lah, kan makan gaji, okay memang dapat payment slip. Pay slip setiap bulan. So kena bagi 3 bulan gaji. Kenapa dia nak tahu 3 bulan gaji tu? Kenapa bank minta? Kenapa dia minta payment slip ni? Because dia nak tengok, okay, nanti bila you habis bayar, dah habis bekerja, mak bapak you mampu tak nak terbantu you sekurang-kurangnya nak tolong bayarkan. Sebab dia tak boleh minta payment slip you tak bekerja. Betul tak? Dia tak boleh minta student punya pay slip. Student mana dia bekerja. Jadi sebagai galang gantinya adalah parents punya pay slip. Okay, so bila PTPTN dia buat decision, dia akan tengok kalau gaji mak ayah tu lebih total lebih 8,000 ataupun 10,000 ke atas dan tanggungannya mungkin less than 3. Dalam satu rumah tu hanya duduk 4 orang sahaja. Gaji 10,000 dan ke atas. So mungkin pinjaman you akan dapat sedikit. Tapi kalau gaji ibu ayah mungkin lebih kurang dalam 5,000. Dalam rumah ada lagi 8 orang. Adik-adik semua kecil-kecil. So mungkin pinjaman you akan dapat lebih tinggi. Sebab tak mampu kan nak tampung. So begitu. Sekarang PTPN macam tu. Dulu PTPN zaman I tak kisah you kaya ke, gaji you, bapak you tinggi ke, gaji bapak you rendah kan, ke you akan dapat standard semua. Semua orang 5,000 satu tahun. So satu semester 2,500. Faham tak? Tak kisah. Dia tak tengok sangat you punya total gaji keseluruhan tu. Walaupun dia minta juga pay slip, payment slip tu dia masih minta tapi dia tak kisah. Itu sebagai dokumen sokongan saja tapi semua orang akan dapat amount yang sama. But right now tak ada, no more. Right now dia akan bagi kepada yang betul-betul memerlukan. Siapa parents gaji sikit dapat pinjaman banyak. Siapa parents gaji banyak dapat dapat pinjaman sikit. Dia macam tu. Which is fair lah, for me is fair. Kan kita bantu orang yang lebih memerlukan. Ni dah kaya bagi duit lagi banyak, lagi kaya lah dia. Macam tu. So it's not fair. So begitu. So PTPN style macam tu. Okay. Next, investor. So investors require information regarding the solvency and financial strength of the business, its present and future earning capacity and the ability of the management to maintain or improve the business current or future performance and financial position. Investor ni apa? Investor ni macam shareholder lah, pemegang saham, pelabur. So bila pelabur, katakanlah I baru nak melabur dalam satu syarikat ni, I ada duit. So I nak kata invest my money, I tak nak simpan kat rumah aja, I invest duit I masuk dalam sistem pelaburan tersebut. So sebelum I nak melabur, I kena tahu dulu perniagaan ni buat perniagaan apa. Kan kita nak tahu. So adakah perniagaan ni comply dengan syariah? Kan? You nak beli saham. I tanya you. Katakanlah I tanyakan siapa kat sini? Daniel, I kata Daniel, dia jumpa I. Sir, I nak melabur lah sir. Bukan melabur kat, pergi toilet. I nak melabur saham, I kata. Dia cakap lah Daniel ni cakap dengan I. Kata okey lah, I tanya Daniel. Okay Daniel, you ada duit nak melabur kat mana? I nak melabur dekat satu syarikat ni sir. I rasa untunglah melabur kat syarikat ni. Memang dapat pulangan yang besar. Lepas tu I tanya, syarikat apa ni Daniel? Genting.
Aku pun kata, Daniel, betul ke you nak melabur dan syarat genting ni? Betul sir. Saya tahu genting akan bagi pulangan yang paling tinggi. Memanglah betul. Tapi duit you tu halal ke nanti hasilnya? Nampak tak? Tak halal because genting terlibat dengan perjudian kan? Betul tak? So Kasino. kasino. Tahu macam biasa masuk je. Okey. Kantoi. Ke main kuda. Mana ada? Ni main kuda ni. Saya ambil angin Wukong. Ini yang main kuda yang kat Sungai Buloh tu kan? Yang kantoi kat Sungai Buloh tu kan? Dia main wukong tu. Dia main wukong. Aduh, okey. So boleh ke nak invest dalam genting? Tak boleh kan? Okey, tak boleh. Patut kata tukarlah Daniel pergi invest kat tempat lain. Kata okeylah sir, I invest kat tempat lain lah. Kat mana? Carlsberg. Tepuk gaji I. Aduh, tak boleh ni. Ni minuman keras, nanti you langgar orang ni mati. Tak boleh. Okey, invest kat tempat lain. Okeylah sir, saya invest kat tempat lain lah. Last, Daniel invest kat mana? Oh, mungkin invest dekat Amanah Saham Bumi Putra tu, ASB. Okey, selamat. Alhamdulillah. Contohnya, nampak tak? So, you kena tahu juga kat mana you nak invest you punya money. So, daripada mana you dapat information semua ni? Daripada accounting information lah. Okay, for you to make decision where you want to invest your money. Okay, right. Itu untuk investor. Government pula macam mana? So, government ni macam kita lah, kerajaan kita. So, kenapa dia nak tahu pasal kita punya accounting information? Because for one purpose sahaja, iaitu tax purposes. Untuk perkiraan cukai. Semua orang kena bayar cukai. Bila dah bekerja, tetap, okay, dah ada certain gaji, I think about 2,500 and above. So, sesiapa yang bekerja tetap dan ada gaji 2,500 ke atas, okay, wajib untuk memfailkan cukai. Kena bayar tak kena bayar, itu pihak LHDN akan calculate. Kalau tak kena bayar, tak apa. Kalau kena bayar, then bayarlah. Itu kalau individu. Syarikat atau perniagaan lagi kena buat. Kena buatlah. Kalau keuntungan dia melebihi satu level, dan dia kena bayar, dan dia kena bayarlah. Kalau tak perlu bayar, then tak payah bayar. Tapi file kena buka siap-siap. Kena buka dulu. Okay, itu government. And then last one adalah consumer. Consumer pelanggan lah, macam kita semua adalah consumers. So why we need some that kind of accounting information? Okay, for us to decide whether okay kita nak beli tak produk dia ni. Because bila kita beli produk dia, kita dah kira macam melabur juga kan bagi pulangan kepada dia. So kita kena tahu produk yang kita nak beli tu adakah produk yang bagus, adakah produk yang halal, adakah produk yang orang kata halalan thoriban, adakah produk yang orang kata 50-50 dia punya status dia. Macam tu. So you kena tahu jugalah. Kan, katakanlah you nak beli produk apa, insurans for example. You nak beli insurans ni dengan syarikat insurans tersebut. So you pun tanya, yang ini insurans ni Islamic ke konvensional? Dia kata, oh ini adalah conventional insurance. So bila conventional insurance, kita sebagai Muslim tak digalakkan ambil. Kita kena ambil apa? Takaful. So kena tanya, okay ini takaful ke konvensional? Kalau kata takaful, okay fine, I boleh beli insurans you ni, I boleh subscribe, I ambil takaful. Sebab tu ada kalau you baca Prudential BSN takaful, itu maksudnya Islamic insurance. Tapi kalau Prudential insurance sahaja tak ada perkataan takaful, yang itu adalah conventional. So jangan ambil yang takaful. Sebab kita Muslim tertakluk dengan benda ni. Jadi you kena tahu, kena bijak kat mana you nak guna duit tu. Produk apa yang you nak beli. Betul tak? Bila you nak beli pun mesti, makanan pun mesti kena tengok logo halal. Halal kat mana? Bukan mencop je halal from Malaysia. Halal apa ni? Wujud tetap ni, you boleh check lah dekat status kan, apps kan ada sekarang ni, check my halal status apa benda tak, apps tu you boleh tengok. Itu sama juga. Okay, that is consumers punya part. Okay, so that will be the user, internal and external user. Do you have any questions so far? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya kelas? Ada soalan? No? Ya. No, okay. Alright, now let's go to the next slide. I think this is the last slide. Okay, slide yang terakhir adalah pasal accounting process. Alright, so accounting process ataupun accounting cycle ni adalah satu proses yang mana dia bermula daripada you punya source document sampailah ke financial statement. Semua jenis perniagaan akan menggunakan proses ataupun cycle yang sama. Okay, now let's start. If we start with the transactions first. Okay, transaction come with the source document lah. Source document ni macam-macam jenis. Apa source document yang you tahu agak-agak? Apa? Do you have any example of source document? Contohnya kan you pergi Speedmart, 99 Speedmart, you beli barang dan you dah bayar,
Sebagai pulangan dia bagi you apa? Receipt. Receipt. Very good. Well done. So dia akan bagi you receipt. So receipt itu adalah salah satu contoh source document. Okay. Right. So you akan simpan lah. Apa lagi source document yang you tahu? Invoice. Invoice. Very good. Lagi. Memo. Memo. Good. Lagi. Nota kredit. Yes. Credit Credit note. Debit note. Credit note. Very good. Well done. Any more? Yes. Check. Betul? Betul. Check lagi. Kalau sijil kedai tu kira ke? Sijil kedai apa? Bil. Bil. Oh, certificate of ni SSM punya tu. Betul. Boleh. Itu. Okey. Yes. Betul. Okey, lagi. Jadi Bank dia kata statement. bank statement. Betul. Bank statement. So banyak kan? Macam-macam dokumen. So ada siapa yang ada perniagaan kat sini? Dalam kelas I ni ada tak siapa yang sedang menjalankan perniagaan? Anybody? Ada tak yang sedang menjalankan perniagaan? Saya tak ada, sir. Tak ada tak payahlah. Yang ada je saya tanya. Yang ada tak? Takkan tak ada buat perniagaan langsung? Tak ada? Ada. Perniagaan apa? Cuba share sikit dengan kawan-kawan. Mana dah tahu berminat nak beli produk you ke? Cotton cat collar dengan engraved pet ID tag. Apa tu? Cuba share sikit apa tu. Okay, so biasa kan kat yang kat pet shop, they sell yang cat collar yang daripada bahan yang what do they call? Yang kalau selalu pakai dia akan berbulu. So I produce cat collar from cotton punya fabric. High quality US cotton, yeah. Okay. Lagi satu is the pet ID engrave yang ada tulis nama kucing dengan phone number. So gantung dekat collar tu? Ya, sebab sekarang yang ada kat Malaysia pun yang from Shopee which dia punya quality is not that good. Dan lagi satu kat luar negara pun biasa mahal. So okay, that's good. So you jual lah. Yeah. You jual. Okay, jual dekat online, Instagram maybe. Yes. Okay, that's good start. So selalunya bila kita ada jual beli tu ada receipt, ada you buat invoice, ada you jualkan customer ada bagi dia apa transfer slip tu kan. So kita simpan lah benda tu. Masuk dalam duit, bank statement, so all must be maintained. That's good. Okay. Lagi ada lagi perniagaan lain? Thank you. Siapa tadi nak Imam? Okay, thank you. Lagi? Saya. Syahir buat apa? Saya buat servis. Apa dia? Servis. Okay. Barber, potong rambut. Okay, barbers. Oh, you buat? You punya barbers ke? You just barber dalam? Saya sebelum ni buat kat asrama, buat kat rumah COD. That's good. Tapi you ada you punya outlet sendiri ke atau tak? Saya pakai model saya sendiri lah. That's good. Bagus. So for the time being tak boleh jalan lah sekarang ni. You kat mana sekarang ni? Hey. Saya buat kat rumah lah sekarang ni. Kat rumah je lah. Saya kat rumah lah. So tak ada dekat tempat barber you sendiri lah, tak ada? Ada je kerja barber dengan orang, tapi sebelum kelas ni lah. Sebab kelas lah. Okay. Tapi kalau tak ada kelas, you pergilah. Tak ada kelas pergi lah satu Ahad kan. Kalau tak, buat serius kat rumah je lah. Siapa panggil pergi macam tu. Betul. Okay. Bagus. That's good. Ini kalau you masuk college ni memang boleh buat duit tau. Serius saya cakap. Betul. Betul. Kalau buat duit, kalau you masuk college, budak-budak kat FW Lendu ni susah sikit nak cari barber yang elok. Kalau nak kena pergi Alor Gajah atau ke Masjid Tanah. Jauh lah sikit. Dalam kawasan kampus memang tak ada. So kalau you boleh ni, memang boleh buat duit. Betul lah cakap. Betul. Kita nak potong tu main sini. InsyaAllah nanti boleh masuk. Boleh lah kan. Jai datang office I, gunting rambut sekarang juga. Okay sir. Okay. Nak shave sekali. Okay, cantik. Okay. Right. Okay, good. Yang lain, apa yang lain? Yang lain ada lagi? Ada? Actually you can start your own business dah sekarang ni. Buat kecil-kecil macam tadi Naimah tadi pun dah bagus. Cukup bagus. It's good start. Okay. Alright. So kita sambung kita punya explanation tadi. So daripada source document,
And then from that source document, we will classify them into a specific group. For example, okay, ini adalah perbelanjaan beli aset, so masuk bahagian aset. Oh, ini adalah perbelanjaan untuk bayar pekerja dan utility bills, dan bayar apa lagi, sewa kedai dan sebagainya. Okay, masuk bawah column expenses. Oh, ini adalah receipt jualan kepada customer. Okay, masuk dalam cash receipt. Oh, ini adalah pembayaran kepada pembekal. Okay, masuk dalam cash payment. So semua itu kita consider sebagai journalizing activity, where you will classify the source document, the transaction into specific journal. So kita ada macam-macam journal. Kita ada cash journal, kita ada general journal, sales journal, apa lagi, purchase journal. Okay, so have so many type of journal. I think about 7 journals all in. Okay, then after kita dah kita posting into journal, okay, kita buat journalizing, kita will post the transaction into ledgers. Kita panggil posting activity. Tadi journalizing, yang ini posting. Okay, posting activity to the ledgers. Ledgers tu apa? Ledgers tu key account lah, debit and credit. Kita masuk dalam kita punya accounts. Okay, debit, whatever, credit, apa. Right, so kita buka ledgers ni atau account kita pada awal bulan, pada hujung bulan kita tutup. Baki ni kita bawa ke the next month. So any balance available in every single ledgers that you have, you will transfer them into one statement. Statement tu kita panggil sebagai trial balance ataupun imbangan duga. So daripada situ you able to check whether your activities that you done before, is it correct or not. Journalizing yang you buat betul ke tak. Posting yang you buat betul ke tidak. Okay, you can check your trial balance. If there is some adjustment, then fine, back to your journal. Kalau you boleh nampak kat 3 segi tu ada adjustment, yes. Kalau yes, patah balik pergi ke journals. Otherwise, kalau tak ada adjustment, no. Okay, no, then you can proceed straight away to the final stage, which is preparing the financial statement or preparing the final accounts. Okay, so you have 2 type of main financial statement, which are statement of profit or loss ataupun penyata pendapatan dan untung rugi, dan statement of financial position ataupun kunci kira. Yang mana kedua-dua statement ini akan bagi tahu you kedudukan perniagaan you, kedudukan duit dalam tabung bank you, kedudukan aset you, kedudukan profit you dan segalanya. Semua benda ada dalam both financial statements. Okay, so that will be the dia punya stages ataupun dia punya process of accounting. Okay, alright. Any questions so far? Ada soalan nak tanya? Guys, do you have any questions to ask? No, sir. No? Okay, so you understand? Okay, good. Alright, so that's all for our chapter 1. Actually, untuk week 1 ni kita ada 2 topik. Okay, kita ada topik 1 which is chapter 1 dalam buku textbook tu, dan satu topik lagi adalah chapter 14. Chapter 14 adalah dekat page 212. Okay, but since now dah 11.45 tu, I think tak cukup masa nak cover. Alright, so maybe kita cuba rancang untuk buat next week insyaAllah. Okay, then I will explain to you about chapter 14. So once buku teks, siapa-siapa yang dah ada buku teks, baca dululah. I highly suggest to you to read first chapter 14 before you enter to the class. Okay, for those yang dah ada sekarang, bolehlah baca pelan-pelan. Tak faham tak apa, at least you have the rough idea. Dan bila you masuk, you akan lebih mudah faham dan you mungkin akan ada lebih banyak soalan yang you nak tanya. Sebab kita tak faham kan, kita akan banyaklah bertanya. Then that's good, it's okay for me, tak ada masalah. I lebih suka you all tanya macam-macam. There is no such thing of stupid question. Dalam kelas I, there is no such thing of stupid question. Jangan masuk macam bodoh je macam soalan ni. No. Tanya je, tak ada masalah. Okay, sebab itu benda yang kita tak faham kan. Alright. Okay. So I think that's all untuk kita punya kelas for today. Unless you have any other questions. Ada lagi soalan nak tanya maybe? Macam I kata tadi, slide I dah share dalam future. I dah tunjukkan dekat you all tadi. Okay, so you boleh download daripada situ sahaja. Alright. Attendance semua dah isi ke? Dah fill in? Orang yang tak jumpa tadi, tengok dalam chat ada link dia. So you boleh tengok kat situ. I baru nak check, I punya chat ada tak siapa-siapa teks. Okay, tak ada. Dapat tak link ni? Google Form? Dapat. Dapat Semua dah dapat Okay, semua dah isi. Okay, good. Alright, so I think that's all for today. Thank you so much for your cooperations. Okay, insyaAllah kita akan jumpa balik next week.
Okay. Okay, yes. Nanti video ni di-save kat mana? Macam mana? Video ni di-save kat mana? Oh, video yang I record ni. Okay, video ni dia akan masuk dalam I punya Google Mail. So nanti I akan share dengan you lah. Don't worry about that. Okay, I rasa I tak boleh share dalam WhatsApp group sebab mungkin size dia agak besar. So I akan edit sikit, I akan compress dan kecilkan size dia. Kalau boleh lah. Kalau masih tak boleh juga, maybe you all ada Telegram kan? Ada. Okay, maybe I kongsi dengan kelas prep dalam Telegram dan kelas prep share lah. Telegram dia boleh share sikit kan? Okay. Right, lagi soalan nak tanya? Ada. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay. Alright, so kalau siapa yang dah tak ada apa-apa soalan, okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You may leave the meeting. Kalau you ada soalan, okay, I tunggu. You boleh tanya soalan pada I lah. Yang lain yang tak ada soalan boleh leave dulu. Alright, thank you. Bye-bye. See you again. Bye. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Okay sir, jaga kesihatan. Okay. Bye. Alright. Sir. Yes. Oh, sir. Ya. Saya minta maaf, sir. Saya baru habis ni. Saya baru masuk dalam Oh, meet, you baru sir. habis tadi. Taklimat tadi. Saya minta maaf, sir. Oh, it's okay, tak apa. Tapi you dah maklumkan pada I kan? Yes. It's okay.